Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfikri Yusof. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di saluran Astro Awani, saluran berita paling dipercayai di Malaysia untuk tahun 2020, dan ini adalah Agenda Awani. Agenda Awani malam ini bersama dengan individu yang wajahnya seringkali kita lihat untuk perkembangan PKP setiap hari sejak bulan Mac lalu, tetapi hari ini kita ingin bersama dengan beliau untuk merungkai beberapa perkara, khususnya mengenai pelaksanaan PKPP, PKPB dan juga yang lain-lainnya. Tapi yang lebih penting, kita ingin juga melihat kepada bagaimanakah peranan beliau sebagai Menteri Kanan Pertahanan untuk bercerita mengenai Kementerian Pertahanan dan juga skop bajet atau belanjawan 2021 yang dibentangkan baru-baru ini. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bersama dengan saya pada malam ini. Terima kasih Datuk Seri kerana bersama dengan saya. Sudah pasti Datuk Seri juga bersedia nak menjawab soalan-soalan mengenai kekeliruan, kemarahan ataupun pertikaian orang ramai mengenai SOP. Ada beberapa perkara yang perlu dijelaskan. Tapi saya nak simpan itu sedikit untuk blok-blok yang seterusnya. Soalan panas kita tunggu kemudianlah. Dan kita nak bercerita mengenai belanjawan 2021. Dan kalau dilihat kepada belanjawan 2021 ini, peruntukan ini tu kalau mengikut angkanya terdapat sedikit peningkatan. Ramai yang melihat kepada angkanya sahaja, tapi saya suka untuk melihat bahawa Angkatan Tentera adalah frontliner kita dalam menangani COVID-19. Dalam pada kita bercerita mengenai apa yang mereka perlukan, sudah pasti kesejahteraan itu yang perlu diutamakan. Dari nombor yang ada, bagaimana belanjawan kali ini menitik beratkan kesejahteraan mereka, keselesaan mereka, kerana meskipun banyak saban tahun kita meletakkan peruntukan kepada golongan-golongan Angkatan Tentera, akan tapi masih banyak lagi yang perlu dilakukan. Datuk Seri. Ya. Terima kasih Awani kerana menjemput saya. Dari segi bajet memang kita lihat pertambahan. Ya. Dan tahun ini kita dapat hampir 16 bilion. Salah satu yang terbesar dibandingkan dengan bajet-bajet yang lepas untuk MINDEF. Dan kita pun agak terkejut dengan penerimaan bajet yang banyak sebab kita tahu situasi keuangan kerajaan terkini. Jadi tentulah kita jangka yang bajet untuk ketenteraan ini, untuk MINDEF ini tentu saja tidak besar. Walaupun kita berterima kasihlah kepada pihak kerajaan kerana walaupun bajet ini tidak melibatkan adanya ROI dari segi ekonomi dan sebagainya, tetapi kepentingan menjaga keselamatan negara itu amat penting. Ancaman daripada mana-mana pun tetap ada. Walaupun kita tak boleh rasa begitu selesa dengan keadaan yang aman seperti ini kerana apa perkara pun boleh berlaku. Sebab itu dari segi kesiapsiagaan kita mesti terus kita perkukuhkan supaya apa-apa ancaman boleh kita hadapi. Jadi dari segi kita MINDEF, dari segi ATM ni, dari segi Kementerian Pertahanan, kita ada beberapa fokus tertentu yang kita utamakan. Yang pertama dari segi kesiapsiagaan kita, kekuatan dari segi pertahanan kita. Yang dua perkara yang perlu untuk memperkukuhkan pertahanan kita, yang pertamanya dari segi aset. Aset mesti kita punya aset yang lengkap dan moden baru kita mampu untuk mempertahankan. Begitu juga dengan kualiti semangat anggota kita. Sebab itu saya setuju tadi bahawa walaupun sekuat mana pun aset kita dari segi peralatan ketenteraan, tapi kalau semangat tidak ada di kalangan anggota, tentu juga akan memberi kesan yang besar. Sebab itulah kebajikan anggota kita utamakan. Selain daripada kita dapat bajet besar sebenarnya untuk membeli equipment baru, peralatan baru ketenteraan 1.6 bilion dan selenggaraan 2.3 bilion. Besar. Kita mampu. Lebih, bukan dulu pun mampu, tapi lebih kemampuan kita bertambah. Tetapi dari segi anggota kita, setakat hari ini dari segi perumahan merupakan satu perkara yang amat penting. Ya, perumahan. Mereka masih berada di rumah-rumah yang lama, yang dibina peringkat awal dulu, lepas mereka dulu dengan 2 bilik dan sebagainya. Dan kita mula untuk meningkatkan dari segi membuat perubahan dari segi perumahan mereka. Yang 2 bilik kita pecahkan dinding tengah untuk jadikan sebagai minimum 3 bilik. Polisi kita tidak ada lagi perumahan baru yang 3 bilik. Malah yang lama pun kita pecahkan untuk menjadi
3 bilik. Jadi untuk menambahkan keselesaan. Jadi kita upgrade yang lama dan sebagainya. Dan kita ada banyak ribu lagi sebenarnya, lebih kurang 30,000 lagi sebenarnya keperluan yang perlu dipenuhi. Dan tahun ini kita dapat 1,000 unit yang diumumkan oleh Menteri Kewangan, iaitu 500 juta untuk perumahan anggota tentera ataupun rekat rumah keluarga Angkatan Tentera. Kita dapat 5 perumahan tahun ini, iaitu di Muara Tuang di Sarawak, di Kem Kabota, Tawau, di Sandakan, Mavila 2 Sandakan, projek rekat di TUDM Kota dan juga rekat di Grup Operasi Perisikan. Kita ada 5 projek rekat yang baru melalui peruntukan yang diluluskan oleh kajian bawah ini. Kurang-kurangnya kita selesaikan di beberapa kawasan. Dan kawasan-kawasan lain kita masih cuba untuk menyelesaikannya. Kalau tiada bajet daripada kerajaan, mungkin kita akan buat secara PFI sebagai contoh. Sebagai PFI. Kita sekarang sedang menerima cadangan. Kalau boleh, kita dapat selesaikan masalah perumahan anggota tanpa bajet daripada kerajaan. Sebab kita tahu kalau 30,000 lagi, tentulah banyak jumlahnya yang sangat besar. Dan kalau boleh kita nak selesaikan dalam waktu yang terdekat. Sebab itu kita menerima cadangan-cadangan. As long as menguntungkan, tidak merugikan MINDEF, kita akan bersetuju. Sekarang kita terima cadangan, kalau boleh, kalau di PFI dan sebagainya, penswastaan dan sebagainya, kita nak selesaikan isu perumahan. Datuk Seri, kalau isu perumahan Angkatan Tentera ini, kita bercerita bagaimana menghargai mereka yang berada di Barisan Hadapan dan Angkatan Tentera Malaysia yang sentiasa berada di Barisan Hadapan, dan mungkin cerita mengenai allowance itu sudah pasti terjamin. Tetapi rakyat juga mengatakan bahawa kita nak hargai Barisan Hadapan ni, kita mahu melihat kepada sesuatu faedah dan juga manfaat jangka masa panjang. Dan bagaimana itu dilihat dalam projek rekat ini. Dan juga Datuk Seri, bagaimana Datuk Seri menyebut tadi bahawa kita tidak boleh hanya menunggu peruntukan bajet daripada kerajaan semata-mata. Tapi MINDEF pada hari ini juga melihat kepada inovasi-inovasi baru untuk memastikan bahawa projek itu dapat dijalankan tanpa melihat kepada cara-cara lama menunggu bajet dan sebagainya. Dia kalau perumahan ini dia ada 2. Rekat ini sewaktu mereka menjadi anggota tentera. Ramai anggota tentera yang bila berhenti tidak ada rumah sendiri, menyewa dan sebagainya. Jadi kita juga melihat kepada sewaktu mereka menjadi anggota tentera mendapat perumahan yang selesa, kalau boleh selepas menjadi anggota tentera juga mendapat perumahan yang selesa. Sebab itu kita ada program yang dinamakan SASAR, satu anggota satu rumah. Ini juga kita sedang meningkatkan dari segi jumlahnya. Kita dah ada satu projek yang baru diluluskan oleh Kabinet, iaitu di Kuala Lumpur ini. Harganya cukup istimewa, iaitu 1,000 kaki persegi, lebih kurang 100-150,000 saja. Very good. Memang mampu dimiliki oleh mereka lah. Dan kita juga tahu yang setengah anggota tentera tu bersara awal daripada yang biasanya, kalau biasanya anggota kerajaan yang lain mereka bersara umur 60. But not tentera. Tentera bersara kadang-kadang umur 42 tahun. Kalau dia start daripada umur 25 tahun, jadi tambah lagi 21 tahun untuk pencen, jadi baru 46. Umur mereka masih muda. Ya, jadi sebab itulah kita nak menyediakan perumahan yang baik untuk mereka. Perumahan. Jadi SASAR itu kita akan jadikan sebagai agenda yang penting bagi memastikan anggota kita bukan saja ada rumah sewaktu menjadi tentera, tetapi bila keluar selepas pencen, mereka juga dapat. Dan kita juga nak menjamin mereka boleh hidup di dalam masyarakat di luar daripada selepas menjadi anggota tentera. Sebab itu kita terima kasih kepada kerajaan tahun ini meluluskan 30 juta untuk perhebat. Perhebat ni perbadanan yang melatih anggota tentera yang nak berpencen. Sebelum mereka pencen, sebelum mereka bersara, mereka dilatih di dalam bidang-bidang tertentu mengikut kemahuan mereka. Supaya apabila keluar, mereka boleh meneruskan hidup
Ada kemahiran. Ada kemahiran. Mereka boleh berniaga. Kalau yang berminat untuk berniagalah. Kalau berminat nak jadi mekanik, kita latih mereka sebagai mekanik, bantu mereka dari segi bantuan keuangan dan sebagainya, mereka menjadi mekanik. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita lakukan supaya kita jaga anggota kita bukan saja sewaktu bertugas tetapi juga selepas bertugas. So planning ni kita ada untuk kita bantu mereka. Datuk Seri, ATM memiliki peranan cukup penting untuk menghapus COVID-19 ini. Operasi penawar, ops benteng, ini memerlukan kekuatan ATM untuk sentiasa bersiap siaga. Seperti mana kita katakan tadi, ancaman keselamatan pada hari ini bukan sahaja dalam bentuk konvensional seperti dahulu. Apabila COVID-19, betul pentingnya sempadan negara itu dikawal. Satu perkara. Tapi kerana COVID-19 juga kita memerlukan kepakaran yang ada di kalangan anggota ATM yang mungkin kita tidak sedari sebelum ini. Hospital Medan contohnya. Terbukti bahawa ATM sentiasa bersiap sedia untuk membantu Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menyiapkan keperluan kesihatan dalam masa yang begitu singkat. Dan ini perlu bersedia untuk jangka masa akan datang, dalam setahun mendatang. Bagaimana Datuk Seri boleh melihat kepada perkara ini? Yes. Memang selama ini orang tidak melihat kepentingan ATM ni sendiri. Ya, bila tidak ada peperangan bagi orang, apa maknanya ATM ni? Sampai satu individu. Ya, satu individu. Saya tidak nak berpolitik ni. Ada satu individu ahli perniagaan yang besar mengatakan anggota tentera ni sekarang ni makan tidur saja. Lebih baik masuk ladang, bantu ladang Felda yang tak ada pekerja. Itulah persepsi buruk kepada anggota tentera. Apabila berlaku COVID seperti hari ini, mereka tahu anggota tentera bukan untuk berperang semata-mata. Bukan saja untuk melindungi negara semata-mata dari segi ancaman musuh yang memerangi negara kita, tetapi juga melibatkan diri, boleh terlibat di dalam menahan kemasukan parti, pendatang tanpa izin, yang dulunya hanya dilakukan oleh immigration, tetapi now dilakukan oleh tentera. Ya? Kalau kita lihat dari segi ops benteng. Ops benteng, kita menubuhkan National Task Force yang diketuai oleh Angkatan Tentera Malaysia sendiri untuk mengetuai semua agensi-agensi beruniform yang lain untuk melakukan ops benteng. Dan kita lihat kesannya begitu besar sekali. Setiap hari apabila saya mengumumkan, mesti ada jumlah tangkapan parti, tekong dan sebagainya. Yang dulunya tak ada siapa tahu pun. Tidak ada siapa tahu pun berlaku tangkapan. Yes, mungkin ada tangkapan sebab itu banyak parti di dalam pusat tahanan. Tetapi sekarang ini kita lebih agresif. Dan persiapan kita tentu sajalah untuk memperkasakan dari segi pertahanan kita untuk mengawal pantai timur di Sabah, di Semenanjung di pantai. Sebab itu kita menambahkan peralatan. Sebab itu untuk ops benteng ini kita tambahkan dari segi drone. Sebab sekarang ni kalau kita nak Air Force kita nak terbang dan kos dia lebih tinggi. Terlalu luas pantai Sabah tu. Jadi kita gunakan drone, bot laju dan sebagainya. Kita tak perlu gunakan kapal besar tapi lebih kepada bot laju untuk mengejar dan sebagainya. Dan satu lagi yang orang tak sedar tentang kemampuan hospital Angkatan Tentera, bahagian kesihatan. Apabila berlaku COVID, ada kekurangan di hospital, katil hospital dan sebagainya, kita terus ke depan untuk mewujudkan Hospital Medan di Tawau dengan 100 katil dan pakar-pakar kita juga terlibat sama. Dan satu lagi, baru ni timbul isu di Sabah apabila sampel swab test tu tidak boleh nak buat ujian di Sabah kerana kekurangan lab. Lab banyak di Semenanjung, di Kuala Lumpur dan sebagainya. Angkatan Tentera melalui TUDM bawa setiap hari fly in, fly out untuk bawa sampel itu. Sebab itu kita tengok satu ketika tu Sabah tiba-tiba dekat 1,000. Sebab yang backlog cases tu dah mendapat keputusan. Begitu juga untuk menghantar equipment, barang-barang keperluan Kementerian Kesihatan dah, tentera kita. TUDM digunakan dan sebagainya. Dan sekali ini kalau kita lihat di bandar-bandar, di tengah-tengah bandar tak pernah kita nampak tentera dulu. Tetapi untuk Sekatan Jalan Raya kita dah ada. Tentera sendiri membuat Sekatan Jalan Raya bersama pihak polis, membantu pihak polis dan sebagainya. Jadi peranan Angkatan Tentera itu dilihat jelas apabila berlakunya COVID ini. Jadi dan seperti kata tadi dari segi ops benteng dan sebagainya kita akan tambahkan bukan saja dari segi pertahanan kita
untuk equipment, tetapi kita juga akan bina camp baru. Camp baru di Lahad Datu. Camp yang baru di Lahad Datu. Sekarang ni kita tengah menunggu keputusan daripada Kementerian Keuangan. Kalau diluluskan, kita akan segerakan kerana kita nak cepat. Dan juga saya dah putuskan supaya kita wujudkan pos-pos tentera di kawasan sempadan di Sabah dan Sarawak. Sabah yang panjang. Ya, panjang. Besar. Kita dah ada 17 pos tentera. Saya dah arahkan, saya dah setuju, kita tambah 19 lagi. Supaya walaupun ada camp dan juga ada pos-pos di sepanjang pantai di pantai timur Sabah dan juga di sempadan Sarawak dengan Kalimantan. Datuk Seri, saya nak berhenti seketika dahulu, tapi selepas ini mungkin Datuk Seri dapat menjawab bagaimana kita melihat bahawa Angkatan Tentera Malaysia kalau mempertahankan negara itu bukan kita lihat persepsinya pergi perang. Tapi COVID-19 juga sudah membuktikan bahawa itu bukanlah satu-satunya peranan yang dimainkan oleh ATM. Bagaimana ATM dapat respon dengan begitu pantas dengan perubahan-perubahan yang ada, dinamiknya anggota dan juga pengurusannya, itu saya rasa perlu diambil kredit juga. Mungkin kita cerita pasal perkara itu dan juga bercerita mengenai ancaman-ancaman baru. Hari ini cyber security adalah perkara yang paling menakutkan dan ancamannya kita tidak nampak secara jelas pada hari ini. Tapi itu juga disiapkan oleh ATM. Kita bincang sebentar lagi, kita berhenti rehat seketika dahulu. Datuk Seri Ismail Sabri bersama kami selepas ini. Bertemu lagi kita dalam agenda awal ini bersama malam ini ialah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Datuk Seri, tadi saya bertanya mengenai ancaman dan juga cabaran baru dalam Angkatan Tentera Malaysia. Tapi kita juga melihat bahawa dalam pada kita bercerita kehadapan tidak boleh dilupakan ialah jasa-jasa veteran Angkatan Tentera. Dan ini juga diberikan penekanan khas setiap kali pembentangan belanjawan yang dibentangkan di Dewan Rakyat. Tahun ini bagaimana? Ya, kita juga ucap terima kasih kepada kerajaan kerana tahun ini kita mendapat tambahan sedikit walaupun tidak banyak. Kita biasanya 100 juta, tahun ini kita dapat 105 juta. Dan ini adalah untuk menjaga kebajikan anggota tentera. Menjaga kebajikan anak mereka, keluarga mereka yang nak masuk ke universiti misalnya. Kita dah buat perubahan iaitu anak masuk ke universiti, kita akan bagi one off sumbangan bantuan. 1,000 untuk diploma dan 1,500 untuk degree. Dan kalau dulu hanya IPTA, sekarang IPTS. Dulu anggota kita yang banyak veteran tu banyak yang dah terlantar sakit. Kalau dulu mungkin isteri terpaksa menjaga dan bekerja. Tapi hari ini kita dah kata kita akan beri allowance khas kepada isteri yang menjaga suami. RM350 sebulan. Untuk meringankan supaya dia fokus terus kepada anggota kita ni. Kita nak supaya perhatian khusus untuk menjaga kepentingan anggota tentera kita. Jadi kita bagi 350. Begitu juga dengan kalau berlaku bencana. Dulu 5,000 kita bagi sekarang 10,000. Dan banyak lagi kebajikan lain lah. Kalau puasa, hari raya puasa, perayaan dan sebagainya, kita akan bagi one off sumbangan dan sebagainya. Begitu juga lain-lain. Bila ada isu yang berkaitan dengan mereka, ada masalah, ada kita tengok ada keluar dalam media rumah, ada masalah dan sebagainya, Jabatan Hal Ehwal Veteran. Kita ada satu jabatan khusus untuk menjaga veteran kita, iaitu Jabatan Hal Ehwal Veteran ini. Dan kerajaan juga tahun ini memberikan peruntukan sumbangan khas, allowance khas RM300 kepada berpencen dan juga yang tidak berpencen. Kita ada ramai yang tidak berpencen, lebih kurang 70,000 kalau tak silap saya, 70,000 yang tidak berpencen. Mereka juga mendapat bantuan daripada kerajaan. Itu hari pingat jasa Malaysia yang anggota kita yang berperang menentang pengganas komunis. Kita bukan saja beri pingat jasa Malaysia yang direct daripada Bawah Duli Yang Maha Mulia dan Putra Agong sebenarnya pingat ni. Dan selain daripada itu, kerajaan memberi RM500 one off kepada setiap penerima PJM. Sekarang ni semua dah pun menerima one off daripada kerajaan tersebut. Dan kita
membuat permohonan daripada kerajaan kalau boleh diberikan allowance bulanan. Saya tahu ini agak sukar, kosnya sangat besar. Tapi kurang-kurangnya kita dari segi MINDEF, dari segi Kementerian Pertahanan, kita register permohonan kita tu kepada Kementerian Keuangan. InsyaAllah mungkin keuangannya baik, maka mungkin kita akan mendapat bajet untuk perkara-perkara tersebut. Dahulu kalau kita melihat kepada bajet pertahanan, kita melihat kepada keperluan untuk melengkapkan dengan senjata dan juga peralatan baru. Tetapi hari ini ancaman keganasan itu datang daripada segala segi dan perlukan kepintaran baharu juga. Itu kita menyebut mengenai cyber security dan sebagainya. Ramai yang merasakan bahawa perkara ini macam, perkara ini di bawah angkatan tentera ke? Ada pertanyaan seperti itu. Tapi daripada segi persiapan keselamatan dan juga kedaulatan negara, daulat itu juga perlu dijaga, Datuk Seri. Betul. Bagaimana itu juga menuntut kepakaran dan juga menuntut peruntukan juga dari situ. Ya, kita faham bahawa dunia hari ini sudah berbeza. Peperangan bukan secara konvensional lagi. Guerrilla warfare, berperang di dalam hutan, berdepan antara senjata dengan senjata. Tapi hari ini non-konvensional ni. Dari segi cyber, peperangan cyber ni. Ini yang perlu kita hadapi hari ini. Dan kita bersedia. Kita bersedia dan mempunyai kemampuan untuk kita menangani perang secara cyber ni. Kita mempunyai agensi-agensi yang khusus untuk menjaga, untuk menangani isu peperangan cyber ni, di alam maya ini. Kita ada dua kategori jabatan kita. Satu yang menjaga ancaman luar dan kita juga menjaga ancaman daripada dalam, domestik. Misalnya untuk ancaman luar, kita ada CDOC, iaitu Cyber Defence Operation Center. CDOC, ini untuk ancaman luar. Dan kita mengadakan jaringan kerjasama dengan negara-negara sahabat untuk kita menangani ancaman daripada luar ini. Dan daripada dalam kita ada bahagian cyber elektromagnetik pertahanan ataupun BSEP. Yang ini juga untuk monitor dan stabiliskan setiap ancaman daripada dalam. Jadi yang pentingnya adalah kita untuk protect dari segi communication system yang ada dan juga kontrol dari segi kemampuan untuk mengawal keadaan itu ada pada BSEP ini. Dan kita juga mempunyai kepakaran-kepakaran. Walaupun kita ada peralatan yang canggih, tetapi kalau tidak ada kepakaran dari segi manpower, susah juga. Dan kita juga mempunyai anggota yang train untuk peperangan cyber ini. Jadi kita ada untuk ancaman luar, kita ada untuk ancaman dalam pun kita ada. Jadi dari segi kemampuan kita, insya-Allah. Cuma saya tidak boleh memberikan detailnya kerana ini merupakan security, security keselamatan. Cuma nak beritahu kepada rakyat bahawa don't worry, we are ready. Dan kita melihat kepada dunia hari ini bercerita mengenai vaksin COVID-19. Sedar atau tidak sedar, itu juga satu perkara yang mungkin kita melihat kepada kestabilan dunia pada hari ini juga nanti akan diukur siapa yang dapat dulu vaksin ini. Siapa yang akan berunding dan sebagainya. Dan daripada aspek keselamatan itu juga difikirkan juga oleh pihak ATM. Dan juga ini satu perkara yang rakyat perlu faham juga dan kesiapsiagaan daripada MINDEF sendiri, Datuk Seri. Bagaimana? Dari segi vaksin ni kita ada anak syarikat kita sebenarnya yang involve secara langsung dengan vaksin ini, iaitu Pharma Niaga. Tetapi dari segi untuk mendapatkan vaksin ini, dua kementerian yang terlibat sebenarnya. Tiga kementerian lah. Satu kementerian MOSTI. Yang keduanya kementerian Kesihatan. Dan yang ketiganya Kementerian Pertahanan. Kementerian Luar Negara. Jadi saya difahamkan melalui perbincangan dalam kabinet, we are ready. Jadi kita nak beritahu rakyat yang we are ready. MOSTI dan Kementerian MOSTI sedang berunding dengan beberapa negara dan kita juga dia ada satu komiti seluruh dunia ni yang dipanggil COVAX tu, dan kita juga sedang berunding dengan COVAX dan beberapa negara-negara pengeluar
vaksin ini. US misalnya, Pfizer, dia mengeluarkan vaksin. Jadi kita berunding dengan sesiapa saja. Keputusan kabinet adalah kita tidak terikat dengan mana-mana negara, tetapi kita berunding dengan semua negara. Selain daripada G2G, government to government, B2B juga boleh mengadakan rundingan. Yang pentingnya, kita jangka tahun depan, saya haraplah, kita harap mungkin awal first quarter 2021, kita dah boleh dapat. Itu harapan kita. Dan sementara untuk mendapatkan vaksin itu, kita perlu menjaga kawalan kendiri kita, jaga SOP, dan juga Datuk Seri juga akan setiap hari juga mengeluarkan kenyataan dan juga mengadakan sidang media mengenai pematuhan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan. Walaupun apa saja P di belakang itu, pembolehan, bersyarat atau sebagainya. Tapi Datuk Seri, kalau dahulunya bulan 3, bulan 4 apabila kita melaksanakan PKP, itu satu yang perkara yang mencabar tetapi mudah untuk mendapat partisipasi dan juga buy-in daripada rakyat. Hari ini cabarannya cukup berbeza. Pertanyaan juga cukup mengatakan bahawa kenapa minggu lepas kata tidak boleh, tapi Datuk Seri Ismail Sabri kata boleh pula kali ini, kata dua orang satu kereta, jadi 3 orang. Itu satu contoh. Banyak lagi contoh lain, tak boleh main bola sepak dan sebagainya. Tapi di sebalik persoalan itu yang kita akan tanya secara spesifik sekejap lagi, mungkin kita dapat fahami keputusan yang diambil dan juga cara MKN bermesyuarat dan juga apa yang diutamakan dalam satu-satu ketetapan itu, dari sudut sainsnya ke ataupun daripada sudut ekonominya ke ataupun bagaimana dalam konteks hari ini, Datuk Seri. Okey. Silakan. Okey, terima kasih. Saya faham. Dulu saya agak mudah. Apa yang saya lontarkan, apa yang saya umumkan biasanya diterima dengan begitu baik. Sebab waktu itu kita mengumumkan PKP seluruh negara. Very tight, terlalu ketat, tak boleh keluar rumah, tak boleh apa pun tak boleh buat. Semua tak boleh. Akhirnya kita longgarkan sedikit demi sedikit. Jadi orang yang duduk di rumah tu nak tunggu saya nak umum apa yang nak dilonggarkan. Dia semua menunggu berita positif daripada saya. Bila saya umumkan, okey sekarang dah boleh keluar. Restoran dah boleh buka sampai daripada pukul 6, now dah tambah pukul 8. Pukul 8 sampai pukul 10. Daripada 2 orang dah tambah 4. Dari 4 orang di restoran dah boleh, asalkan ada social distancing, meja panjang mana pun boleh. Jadi semuanya berita-berita positif. Jadi mereka tunggulah apa lagi berita positif ni. Apa lagi boleh dia buat? Dia tak boleh pergi jogging. Nak tunggu boleh jogging tak boleh jogging. Tiba saya umum, oh boleh jogging. Oh happy. Semua happy. Tiba-tiba sekarang mereka dah bebas. Bila PKPP dah bebas. Semua dah boleh buat. Boleh bersenam, boleh berjalan, boleh keluar dengan family, pergi shopping dan sebagainya. Cuma perlu patuhi SOP saja. That's all. Tiba-tiba bila berlaku kes yang meningkat semula, kita lock balik. Bila dengar saya tu sakit hati, dia apa lagi nak tutup lagi dia. Jadi dia reverse, kita mengundur ke belakang. Instead of positif, pengumuman saya adalah untuk negatif. Ini tak boleh dan sebagainya, semuanya tak boleh. Jadi itu yang menyebabkan agak sukar penerimaan itu kerana daripada kebebasan yang dah diterima beberapa bulan sahaja, tiba-tiba nak tutup balik. Itu yang menyebabkan berlaku perkara-perkara seperti itu. Cuma seperti kita tahu yang ekonomi amat penting. Waktu kita PKP dulu, negara kehilangan banyak sumber keuangan because contribution kepada ekonomi itu terencat kerana kita menutup semua industri dan sebagainya, hampir semua ditutup. Ekonomi yang tak formal ni pun, ya, sektor yang tak formal pun kita tutup juga. Semua kita tutup. Jadi ekonomi kita semakin teruk. Sebab itu bila kita buka, kita memang ada besar masalah dia. Untuk mengimbangi kepentingan ekonomi dan juga kepentingan keselamatan. Of course, saya bersama Kementerian Kesihatan mesti kata no. Tak boleh. Tak boleh. Mesti tutup. Tapi dalam masa yang sama kita kena fikir juga. Ramai orang kata tutuplah. Ramai orang komplain kata, oh yang ada gaji bolehlah tutup. Tutup pun mereka boleh dapat gaji penuh setiap bulan. Ini yang berniaga goreng pisang, berniaga nasi lemak, yang hidup di atas pendapatan harian, macam mana kalau kita tutup lagi?
Jadi sebab itulah walaupun PKPB dilaksanakan, kita kata sektor ekonomi dibuka. Kerana untuk nyawa dan juga untuk kehidupan. Selain daripada Datuk Seri kata mengetatkan semula yang menyebabkan rakyat mungkin marah, tapi rakyat juga mengatakan bahawa saya keliru dengan SOP yang dikeluarkan. Ya, okey. Adakah MKN juga berhadapan dengan masalah yang sama Itu. untuk imbangkan tu? Sebab itu saya kata tadi, oleh kerana mereka telah bebas dulu dan kita nak mengimbangi dari segi ekonomi dan sebagainya. Jadi kita cuba untuk ada sedikit perbezaan berdasarkan tempat, kawasan. Sebab itu dulu kita tak boleh. Seluruh Malaysia sama saja SOP, ini saja SOP dia. Tapi mungkin di Sabah agak berbeza dengan keadaan di Semenanjung. Ya, jadi banyak kita kadang-kadang kita ada sedikit kelonggaran berdasarkan tempat. Sebagai contoh, saya beri contoh. PKPD diperketatkan. PKPD diperketatkan, lokaliti tersebut kita jadikan PKPD, langsung tak boleh keluar rumah. Makanan akan dihantar ke rumah. Tetapi di Sabah, mereka kata makanan itu bukan saja Sabah, dulu pun kita dah ada kelonggaran. Kita kata tak boleh juga kita kata makanan saja. Susu baby macam mana? Lampin baby macam mana? Jadi kita terpaksa buka sedikit, beri ruang supaya mereka boleh beli. So kita kata okey, kedai runcit dibenarkan. Kedai runcit. Tapi kedai runcit di kampung, dia ada jual rokok, dia ada jual mineral water dan air dalam peti sejuk. Dia walaupun buka kedai di kampung tu, masih lagi tidak ada keperluan baby tadi. Then pasal ubah balik dari segi SOP kerana bersesuaian dengan keadaan di Sabah, di kampung-kampung yang kena PKPD itu, iaitu mereka dibenarkan, satu orang daripada keluarga dibenarkan cross daerah atau cross kawasan lockdown situ untuk pergi ke kedai di bandar untuk membeli keperluan-keperluan, untuk keluar duit melalui ATM, untuk beli dan sebagainya. Pasar dulu tak boleh, tapi kita kata dia nak makan apa. So pasar dibuka 2 kali seminggu. Jadi perubahan-perubahan ini terpaksa kita lakukan. Kita tak nak terlampau rigid sehingga menyusah. Kita nak menjaga keselamatan orang, tapi dalam masa yang sama kita tak nak terlalu menyusahkan. Jadi kita ada perubahan. Saya ingin membawa perspektif bahawa apabila Datuk Seri keluar SOP, seolah-olah satu SOP sesuai untuk seluruh Malaysia. Sepatutnya. Dan dalam masa yang sama, MKN juga melihat keperluan lokaliti yang berbeza-beza. Yes. Saya nak berhenti lihat seketika dahulu. Okay. Saya ingin bertanyakan, kita dah ada dalam norma baharu ini 7 bulan setidak-tidaknya sepanjang tahun ini. Ada yang katakan susah ke nak mematuhi SOP. Rakyat kata mungkin mereka dah siap biasa, tapi ada kelompok tertentu kata pematuhan SOP itu tidak dilakukan dengan baik. Ada yang cerita pasal penguatkuasaan, pelaksanaan undang dan sebagainya. Jadi ini bukan satu perkara saja Datuk Seri untuk kita berkira. Alright. Kita cerita selepas ini, kita berhenti rehat seketika dahulu. Datuk Seri Ismail Sabri bersama kita selepas ini. Datuk Seri Ismail Sabri bersama dengan saya pada malam ini. Datuk Seri susah tak nak memperkenalkan SOP dan juga melakukan perubahan dan juga fleksibel dari masa ke masa. Ya, susah. Sebab orang akan menganggap kita tak konsisten dan flip-flop. Sedangkan tujuan kita untuk menyesuaikan dari segi keadaan seperti yang saya katakan tadi. Sebenarnya ramai tak faham. Ramai kadang-kadang menjalahkan, macam mana SOP ni, you buat SOP ni? Macam mana? Siapa yang buat SOP ni? Semua of course point finger menunjuk kepada saya lah. Datuk Seri yang keluar selalu. Saya keluar selalu. Sebenarnya setiap SOP dan setiap keputusan yang kita buat adalah berdasarkan keputusan bersama di dalam mesyuarat khas MKN. Ya. Dari segi peraturannya, kementerian-kementerian yang memerlukan SOP dan untuk melonggarkan whatever lah keputusan, mereka perlu menghantar kepada MKN. Ya, MKN. Dan MKN ada jawatan kuasa teknikal dia untuk melihat secara lebih detail lah.
MKN akan bawa kepada mesyuarat khas menteri-menteri. Yang waktu itu saya sebagai pengurusi yang hampir sebahagian besarnya menteri ada di situ. Dan kita membuat keputusan. Dan keputusan itu akan dibawa ke mesyuarat khas MKN, sidang khas MKN yang dipengurusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Okey. Jadi lepas itu baru kita keluarkan keputusan. Dan setiap keputusan adalah berdasarkan nasihat daripada KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebab itu bila saya umumkan, apabila saya kata di atas untuk PKPB contoh, sekarang pun di atas nasihat KKM dan penilaian risiko oleh KKM, maka dengan ini saya mengumumkan kawasan ini disediakan sebagai PKPB. Kalau saya kata atas penilaian risiko KKM dan nasihat PKM, maka saya mengumumkan kawasan ini ditamatkan PKPB. Mesti saya akan sebut KKM. Yang pertamanya, semua keputusan mesti berdasarkan KKM, Kementerian Kesihatan, kerana Akta 342 untuk PKPB dan whatever SOP adalah Akta KKM. Jadi sumber kuasanya kepada KKM. Jadi setiap perbincangan akhirnya kita akan tanya. Kalau saya pun dalam syarat khas menteri-menteri, walaupun cadangan daripada katakan Kementerian Pelancongan, mereka nak buka kepada pelancongan. Jadi akhirnya saya akan beri pandangan semua, saya akan tanya, yes, Kementerian Kesihatan, apa pandangan you all? Kalau Kementerian Kesihatan, tak boleh lagi because membahaya kepada kesihatan. Then kita tak lulus. Kerana akhirnya perkara pokoknya ialah kesihatan awam itu. Yang penting adalah kesihatan. Kesihatan melibatkan nyawa. Walaupun kematian di negara kita tidak terlalu banyak berbanding dengan negara luar, tapi satu nyawa pun sangat penting kepada kerajaan kita. Kita nak melindungi nyawa rakyat kita. Not even 1% pun kalau kita boleh, kita tak nak ada yang meninggal. That's why kita kadang-kadang dicemuh dan sebagainya atas tindakan kita yang ketat, tetapi kita dari segi kita nak menjaga kepentingan nyawa. Cuma balance tadi, perimbangan kepentingan politik. Itu juga cabaran setiap hari. Cabaran. Orang tak meninggal kerana COVID, takut orang tak meninggal kerana tak makan. Itu juga satu perkara yang food on the table mesti kita pastikan ada. Dan perkara yang menuntut perhatian juga ialah penguatkuasaan. Rakyat juga mengatakan bahawa kenapa saya kena denda 1,000, orang lain tidak kena denda, figura tertentu tidak kena. Itu satu perkara. Dan juga akhirnya saya menjemput mengenai 7 bulan kita dalam pandemik dan juga PKP ini, sepatutnya rakyat juga sudah tahu kenapa perkara itu dilakukan sedemikian rupa. Bagaimana kita nak faham, Datuk Seri? Penguatkuasaan satu perkara untuk rakyat patuh, tapi rakyat juga mengatakan bahawa bukankah sepatutnya penguatkuasaan itu berbentuk pendidikan? Contohnya, ada yang marah kerana ada kelompok-kelompok tertentu yang terus disaman 1,000, tapi ada perkara lain tidak diberi buat begitu. Jadi bagaimana kita nak melihat bahawa keberkesanan penguatkuasaan ini? Kerana akta Datuk Seri katakan tadi bawah KKM, keterlibatan dan juga penguatkuasaan itu mungkin dilakukan oleh pihak polis dan sebagainya. Okey, sebenarnya yang paling penting adalah kita perlu menjadi polis, kita perlu menjadi frontliners. Bukan kita perlu menunggu tindakan daripada polis untuk menyedarkan kita. Ya. Sebenarnya SOP yang simple ini sebenarnya boleh diguna pakai oleh setiap orang. Ya, tetapi setakat hari ini kalau tengok daripada pengumuman saya, setiap hari 300-400 orang akan kena diambil tindakan oleh pihak berkuasa. Dan pihak berkuasa kita dah bagi dia SOP yang perlu mereka pastikan SOP itu dipatuhi di setiap sekatan jalan raya dan sebagainya. Jadi pihak polis akan mengambil tindakan berdasarkan apa dia peraturan-peraturan yang perlu dipatuhi, dan yang melanggarnya mesti dikenakan tindakan. Sepatutnya selepas beberapa bulan ini kita dah tahu dah apa basic SOP yang perlu dipatuhi. Memakai pelitup muka. Mesti pakai. Kalau ada penjarakan, mungkin kita tidak perlu wajib memakai pelitup muka kerana ada penjarakan sosial. Jauh. Tetapi penjarakan sosial sewaktu di tempat publik. Kalau boleh ada penjarakan sosial, kalau tidak mungkin penjarakan sosial kerana tempat itu bersesak, wajib memakai mask. Mencuci tangan, sanitizer dan sebagainya. Kalau premis perniagaan, dia dah tahu dah, wajib dia pendaftaran sama ada manual ataupun MySejahtera. Semua ni dah pun sepatutnya menjadi norma baru kepada kita.
Ya. Dan undang-undang sama saja kepada semua setiap individu sebenarnya, ya. Sama saja. Dan kita kalau boleh ambil tindakan di situ, ambil tindakan di situ. Why kita terlalu strict? Why? Peringkat awal, permulaan dulu memang kita ada 3 mode dia adalah menasihat. Polis biasanya peringkat awal dulu adalah menasihat, tidak ada tangkapan. Selepas nasihat, amaran. Memberi amaran. Dan selepas amaran, kita kata no more amaran. Dan tindakan. Dan sepatutnya sekarang ni, orang dah tahu dah. Seperti saya kata tadi, kesalahan-kesalahan yang basic tu semua dah tahu. Tetapi setiap hari saya mengumumkan, mesti beratus-ratus tu adalah berkenaan dengan tidak memakai pelitup muka di tempat awam dan sebagainya. Jadi, nasihat itu saya rasa dah lama dah tempoh kita 7 bulan dah lama. Dah lama. Jadi sebab itu kita kenakan tindakan. Dan saya haraplah, saya menyerulah kepada orang ramai. Tak perlu sampai kita diambil tindakan oleh polis kerana tindakan yang kita buat mematuhi SOP ini adalah untuk menjaga kepentingan kesihatan diri sendiri. Kita apa yang kita buat, kawalan kendiri seperti yang disebutkan, bukan saja kita jaga kita, tetapi kita jaga keluarga kita dan kita jaga masyarakat sekeliling kita. Jadi kalau kita patuh, semua yang sekeliling kita selamat. Kalau kita tak patuh, berlaku sesuatu, keluarga kita, masyarakat, kawan-kawan kita juga tidak selamat. Tapi saya rasa pujian juga harus diberikan kepada sebahagian besar rakyat Malaysia yang patuh pada hari ini. Saya memang amat berterima kasih kepada rakyat Malaysia. Kalau kita turun ke mana-mana pun sudah menjadi satu kewajipan mereka budaya baru kepada rakyat kita memakai mask dan sebagainya. Jadi saya terima kasih kepada seluruh rakyat Malaysia. Kejayaan kita dulu kerana rakyat Malaysia lah yang kita berjaya mendatarkan lengkungan COVID-19 ini kosong sampai 4 hari berturut-turut kerana pematuhan itulah. Now come back. Dan kita memerlukan lagi pematuhan rakyat kita secara bersama, tak kira kaum, tak kira agama, tak kira keturunan, status apa sekalipun, kita perlu berganding bahu kerana kita menghadapi peperangan. Peperangan menentang COVID. Kita pernah berjaya di dalam peperangan ini dan sekarang ini kita masih berperang. Saya percaya kalau kita bekerjasama, mematuhi setiap SOP, pasti kita akan menang dan kita akan berjaya. Datuk Seri, satu soalan terakhir daripada saya. Satu perkara yang tidak dapat dilihat ialah kes yang meningkat kerana kaitannya dengan PRN Sabah. Ya. Dan kita melihat juga kepada bakal diadakan pilihan raya kecil Batu Sapi pada 23 hari bulan ni, penamaan calon. Ini kita melihat di masa akan datang, SPR perlu melihat kepada SOP pilihan raya juga dalam masa yang sama. Meskipun kita tidak mahu ada pilihan raya di masa-masa terdekat, dan itu mungkin orang politik juga boleh berunding untuk melakukan strateginya untuk mengamankan PRK Batu Sapi. Akan tetapi perlu juga kita melihat pada SOP pilihan raya di masa akan datang. New Zealand melakukan dengan baik, Singapura tak perlu jauh dengan baik. Malah Korea Selatan ketika pandemik itu masih lagi memuncak, mereka melakukan pilihan raya juga. Bagaimana gerak kerja dan juga perbincangan bersama SPR? Yang pasti mengikut perlembagaan, apabila satu-satu kursi itu dikosongkan, wajib diadakan pilihan raya dalam masa 60 hari. Tidak ada kaedah lain untuk menangguhkan pilihan raya. Yang penting adalah SOP. SPR telah pun mengeluarkan SOP yang ketat untuk pilihan raya Batu Sapi ini. Tetapi ada masalah. Saya nak beritahu masalah dia. Petugas untuk bekerja sewaktu pilihan raya tak ada. Daripada saya difahamkan daripada 10 pusat mengundi, daripada tak silap saya 10, satu saja yang ada List penuh. Yang lain tak ada sebab orang tak berani. Siapa yang berani nak keluar dalam keadaan sandakan yang sekarang ni merah pekat ni? Tak ada siapa yang berani. Sekolah-sekolah, cikgu-cikgu kalau boleh tidak nak benarkan sekolah dia. Sebab worried lepas pilihan raya anak murid dia masuk sekolah walaupun ada sanitasi, tapi mereka mungkin worried. Jadi petugas tak ada, sekolah tempat nak digunakan, tak tahulah macam mana yang dalam positif memang kita tak benarkan mengundi, tapi yang lain-lain saya tak takut pengundi pun tak keluar. Jadi sekarang ni kita serah kepada SPR sebab seperti kita tahu SPR sebuah badan bebas yang bukan di bawah kawalan kerajaan, tapi kita minta supaya
SOP yang ketat dilaksanakan. Cuma sewaktu berkempen. Dulu pun kita ada SOP. Waktu Pilihan Raya Negeri Sabah, kita ada SOP. Tetapi berapa orang yang ikut SOP? Waktu berkempen, kita kata tak boleh lebih daripada 1 orang, 2 orang masuk ke rumah. House to house campaign. Penuh masuk rumah. Politik. Dia nak menang. Dia nak menang, mereka akan buat apa saja untuk menang. Jadi kempen pun dari segi perhimpunan ramai, penjarakan sosial tak ada. Akhirnya PRN Sabah mengajar kita bahawa sesuatu perlu dilakukan. Dan PRK ini boleh dilakukan oleh orang politik untuk berunding supaya ini tidak diadakan. Konsensus itu boleh dicadangkan. Ya, tapi semua orang kata satu kursi itu penting di Sabah tu. Okay. Jadi mungkin semua orang nak bertanding di situ. Okay. Cuma kita Barisan Nasional dah umum kita tak bertanding lah. Alhamdulillah kita tak pergilah. Okey, terima kasih banyak Datuk Seri kerana bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Saya kira ini juga masa yang penting juga untuk kita sama-sama mengembling tenaga dan juga usaha untuk memerangi COVID-19, mematuhi SOP dan sebagainya. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam agenda Awani pada malam ini. Terima kasih kepada anda menonton. Ada pandangan, ada cadangan, teruskan bersama kami di platform digital kami. Komen yang molek-molek, kita cerita yang menarik-menarik. Sekian saja agenda Awani untuk malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Terima kasih.